Babu ma yustahabu an yughsala witran. 1254. Sebab berhubung dengan sesuatu yang disunatkan dibasuh secara witir ganjil. Memanglah kita tahu ma ni dia nakirah. Babul idhafat kepada ma dia jadi babu, tak jadi bab pun. Tapi ma tu ma apa? Kalau ma tu mausuliyah, isim mausul dengan makna ma, babu ma, sesuatu yang disunatkan ayu salam witran dibasuh 3 kali, maknanya benda yang dibasuh. Disunatkan benda tu. Benda apa yang disunatkan basuh 3 kali? Kalau kita baca ma itu dengan mausul. Sesuatu benda yang disunatkan. Bahan apa? Air jenis apa? 3 kali. Ada itulah yang disebut ni sebahagian pegang dengan air kafur, dengan air bidara. Sebahagian ulama' dia pegang ma itu maknanya masdariyah. Dengan maksud babu ma maknanya bab bahawasanya disunatkan basuh 3 kali. Dia bukan isu bahan basuh, tetapi dia isu bilangan. Sedang. Dia isu di sini bilangan. Tak boleh duduk tu. Apa ni? Ada apa saja Baca nak? di hotel. Teh. Masuk gambar. Tereteh tengok. Oh, gambar. Itu maksudnya. Kalau pegang kepada masdariyah, yang dimaksudkan di dalam ayat ini iaitu bilangan. Imam Bukhari nak mengenengahkan maksud di sini. Sebahagian ulama kata yang penting di dalam memandikan jenazah ini adalah witir. Sebenarnya yang penting di sini adalah bersih. Witir itu adalah sunat saja. Nampak? Jadi asalnya bersih. Sebab itu jumhur ulama berpendapat mandi jenabah ini, mandi mayat ini macam mandi jenabah. Maknanya sekali badan, mengatakan air seluruh badan, menghilangkan najis badan. Yang tu Imam Bukhari nak sebut. Jadi sebagai ulama kata tak, ada lagi yang penting daripada kita kata membersihkan, iaitu witir. Sebab Nabi sendiri sebut di dalam hadis ilsilnaha thalasan aw khamsan. Nabi kata basuhlah, mandilah akan anak dia tu. Kan isu anak dia mati kan, yang kita baca pada dulu lepas tu. Anak dia nama apa? Perempuan ni. Tak perempuan. Perempuan kosong. Tak cerita nama ni. Ada cerita nak syarah. Kita nak jumpa tu sekali ni. Zainab ke apa? Yang hadis yang lepas tu kan. Ada payah kan. Hadis yang ke 1253. Balik cek balik lah. Tengok nama pun lupa lah. Itu kita lupa nama. Jadinya Nabi suruh mandikan jenazah anak dia tu. Maknanya kafiat cara mandi itu di sudut bilangannya Nabi suruh. Dia bersilnaha salasan. Okay, dia kata wal masyhur annaha Zainab zauj. Zainab. Okey. Maknanya disuruh mandi itu dalam bentuk ganjil. Jadi sebab itu dalam sebahagian daripada pendapat ulama fiqh, ganjil itu penting. Bersih itu penting juga, tetapi kena sudah dengan ganjil. Dianggap sebagai wajib kerana suruhan Nabi. Imam Bukhari nak mengenengahkan di sini sebenarnya benda tu tak penting. Dia sunat saja. Apabila telah terhasilnya, iaitu inqaq, bersih mayat itu daripada mandi. Maknanya selepas bersih itu cukup padan. Dia sambung nak jadi ganjil itu, maka yang tu sunat. Jadi sebab itu disebut, kalau basuh pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tak bersih. Dia kena basuh ke-8. Nampak? Bila basuh ke-8 itu baru bersih, maknanya dia kena tutup dengan ke-9. Jadi ada penangan macam tu sebab dia kena tutup dengan ganjil. Sebab Rasulullah kata 3 kali, 5 kali. Jadi sebagai ulama fiqh kata mesti tutup dengan ganjil. Jadi Imam Bukhari kita tak, yang tu yang tutup dengan ganjil itu sunat dia. Yang paling penting di dalam memandikan jenazah ini, sebagaimana mandi hadas.
Maknanya bersih, hilangkan najis, membersihkan badan seluruh badan, meratakan air seluruh badan walaupun sekali. Jadi kita tengok di sini, walaupun sebahagian ulama berpendapat ma itu ma mausuliyah dan sebahagian yang lain kata ma masdariyah, tapi pendapat yang kedua itu lebih tepat di sudut maksud yang dikehendaki oleh Imam Bukhari. Nampak? Kalau disebut ma tadi, babu ma yustahabbul ayyughsala witran, bab sesuatu. Kalau yang bab sesuatu yang disunatkan, maknanya benda yang disunatkan basuh 3 kali mayat itu apa dia. Tetapi di sini bukan nak cerita benda, maknanya bilangan. Ma yustahabu itu bahawasanya disunatkan basuh 3 kali, maknanya bilangan 3 kali. Maknanya bilangan secara witir. Maknanya secara witir itu ditutup dengan 3 ke 5 ke 7 dan sebagainya. Sebab apa sebahagian ulama kata wajib? Sebab dalam hadis ini Imam Bukhari kata sebab Rasulullah suruh mati dengan witir. Sebab kata ilsimnaha thalasan aw khamsan aw aksar min dhalika bima, sampai habis tu. Bima'in wa sidrin. Okey. Haddatsana Muhammad حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وعند الحديث بعد يغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا. Kita tengok sebagaimana usul terjemah Imam Bukhari ini, sebagaimana hadis tajuk-tajuk yang lepas. Kita tengok, kita dah baca kan dalam tajuk yang lepas, iaitu tajuk yang ke-8, hadis yang ke-berapa tu? Sebelum hadis 1253 tu kan. Disebut bab ghuslil mayyiti wa wudu'ihi bil ma' wa sidri. Dah ada cerita dah berhubung dengan masalah air bidara ni. Lepas tu dia buat mari hadis. Bila dia buat mari hadis Nabi nak ceritakan tentang air bidara itu dan juga kafur, tiba-tiba di dalam hadis itu Rasulullah sebut mandi itu mesti dalam keadaan ganjil. Padan dah kita mengaji, padan dah cukup dah, orang akan faham dah berdasarkan kepada tajuk di atas tadi berserta dengan hadis. Tetapi Imam Bukhari dia nampak perlu diletakkan tajuk yang khusus berhubung dengan mandi secara ganjil ini. Sebab di sana ada perbincangan para ulama. Sebab itu tadi yang sebagaimana mukadimah tadi kita sebut, ada pendapat kata witir itu penting bahkan wajib, sebab Rasulullah datang dengan fi'il amar, dia kata. Bagi Imam Bukhari, maksud dia diketengahkan tajuk ini, dia nak cerita bersih itu wajib, yang paling penting. Cuma setelah bersih ditutup dengan ganjil itu mandi jenazah, itu sunat. Jadi yang lain tak, mandi itu pun dah wajib, tutup dengan witir itu juga wajib. Imam Bukhari nak ceritakan tak, yang paling pentingnya bersih mayat bagaimana orang mandi jenazah. Okey, dia kata waja'alna fil akhirati, dan sebahagian ulama kata ganjil ni bila Rasulullah sebut 3, sekurang-kurang witir 3 kali. Sekurang-kurang ganjil 3 kali. Maknanya sekali tak boleh. Mesti 3 kali mandi jenazah ni. Itu baru dapat pahala sunat. Lepas tu selebihnya lebih baiklah 5 kali, 7 kali dan seterusnya. Waja'alna fil akhirati kafura, dan Rasulullah perintahkan supaya jadikan yang terakhir itu air kafur berserta dengan kafur ketika memandikan jenazah. Fa idza faragtunna fa'adinni, bila kamu telah selesai memandikan jenazah, bagi tahulah kepada aku. Falamma faragna adannahu, bila kami dah selesai, lalu kami beritahu kepadanya, ya Rasulullah. Fa'alqa ilaina hiqwahu, lalu dia lontarkan kepada kami akan kainnya ataupun pakaiannya. Faqala asy'irnaha iyahu, pakaikanlah akannya iyahu, kain ini. Kembali kepada mayit tadi. Pakaikanlah ataupun kafankanlah nya mayat tadi iyahu, akan kain ini. Faqala Ayyub haddatsani Hafsah bimisli hadisi Muhammadin. وكان في حديث حفصة يغسلنها وترا وكان فيه 3 أو 5 أو 7.
Okey, berdasarkan kepada riwayat yang kedua pula, sebanyak-banyak ganjil ni sampai setakat berapa tadi? 7 sahaja. Sebab hadis kata macam tu. Tapi sebenarnya kalau 7 tu tak bersih lagi, mungkin badan dia ada najis ke darah ke, boleh juga tutup sampai 8. Hak 8 tu wajib, hak 9 tu sunat tutup dengan ganjil. Sebab dia ambil daripada umum hadis tadi. Maknanya hadis suruh tutup dengan witir. Sebahagian ulama kata 7 tu cukup, tak boleh lebih daripada tu. Jadi Imam Bukhari nak ketengahkan bahawa 7 itu kalau bersih 7, maknanya 7 tak bersih, dia boleh 8. Bila boleh 8, 8 itu kena ditutup dengan ganjil, iaitu ditutup dengan 9 dulu. Maknanya sepakat jumhur ulama fiqh kata sekali padan kalau dah bersih. Dia kiaskan mandi dan nazah ini sebagaimana mandi junub. Sekali padan cukup mandi junub sekali pun dah watak air seluruh badan, dia nazah pun sama. Dan Imam Bukhari nak menerangkan kepada kita lagi, tajuk ni ulama bahas banyak. 2-3 line muka surat. Bahas bab tajuk ya, babu yustahabu yughsal mitran ni. Jadi Imam Bukhari juga menyebut berdasarkan kepada tajuk tadi, tidak perlulah maknanya basuh banyak kali kalau sekiranya sekali 2 dah bersih. Tu nak tutup 3 untuk dapat sunat sebagai hadis tadi. Nak basuh 4, 5 tak perlu. Sebab apa? Bila banyak kita curah air kepada mayat menyebabkan badan dia jadi rosak. Sebab mayat ni dia mudah reput, dia tambah lagi dia dah mati beberapa hari, ataupun mayat dia mati dengan sebab kebakaran, ataupun mayat dia mati dengan sebab tenggelam. Jadi bila kita duk curah air banyak-banyak tu, dia rosak mayat. Jadi dia rosak. Maknanya kalau sekali dia dapat bersih padan. Okey. Wa kana fihi annahu qala ibda'u bima yaminha, mulakan di sebelah pihak kanannya nyanya jenazah perempuan tadi, wa mawadi'il wudu', dan tempat-tempat wuduk minha daripadanya. Tempat-tempat wuduk di sini bagi jumhur ulama bahawa sebelum kita mengambil air sembahyang, kita mulakan dengan membasuh selain daripada tangan, kita berkumur dan masuk air ke dalam hidung. Okey. Berdasarkan kepada hadis ini, jumhur ulama kata selain daripada Imam Hanafi, maknanya sunat basuh gigi mayat ini. Dalam mazhab kita Syafi'i pun ada dalam fiqh ni. Lepas tu hidung dia kita gosok, kita buang. Mazhab Hanafi tidak wajib. Bahkan tidak disunatkan. Kerana apa? Kerana sukar untuk keluar air di dalam mulut dia sebab dia mayat. Kalau kita masukkan air ke dalam hidung pun sukar untuk keluar dia, menyebabkan menyakiti mayat dia panggil. Jadi jumhur ulama sunat Imam Bukhari ni nak ceritakan sebab fiqh Imam Bukhari ni sebagaimana yang kita ketahui, sebelum bila dia nak keluarkan suatu pandangan ni, dia dapat maklumat-maklumat fiqh yang ada dalam mazhab-mazhab lain. Banyaknya fiqh Bukhari ni, tajuk yang diketengahkan dia banyak iktiraf Hanafi. Sebab Hanafi ni ashabul ra'yi dia panggil. Imam Bukhari ni dia berdasarkan kepada hadis dan juga asal sahabat. Jadi maknanya dalam jumhur ulama termasuk mazhab kita Syafi'i sunat. Sebelum mayat itu kan, kita gosok gigi dia, masuk dalam hidung sebab mawadi'il wudu', tempat-tempat yang terkena kesan wudu' tu. Maknanya sunat wudu' kita kumur dan masuk istinsyaq sebelum kita ambil sembahyang. Maknanya mandi mayat pun macam tu. Disunatkan gosok gigi dia, orang gosok dengan tangan, orang gosok dengan kayu sugi. Lepas tu masukkan tu kan, kain dalam hidung tu. Disunat. Memang betul lah sebagaimana kehendak Imam Bukhari yang kita buat tu. Wa kana fihi anna Ummi Atiyah qalat masyaqnaha thalathata qurunin, kami sikatkan, kami pintalkan rambut dia, rambut perempuan tadi 3 kurun, maknanya 3 ikat. Rambut perempuan panjang ni ketika mandi tu ikat. Babu ma yubda'u bima yaminil mayyiti. Sebab tu kita sebut kan, sebahagian daripada usul dia, bila dia buat jumpa hadis tu, dia akan letak tajuk khusus pula. Tujuan apa dia letak tajuk khusus walaupun telah dibahas di dalam hadis? Nak bagi tahu benda ni penting. Takut orang baca tadi hadis tadi terlepas pandang, orang faham tajuk tadi saja. Mana tak, maknanya fiqh yang ada pada hadis itu perlu dikeluarkan semula untuk diberitahu kepada orang bahawa benda itu penting. Maksudnya apa? Dia penting di sini, iaitu di antara kepentingan di dalam memandikan jenazah, mulakan sebelah kanan. Ini dia nak menolak dakwaan sebahagian daripada ulama fiqh kata mandi wajib, mandi jenazah ini mula daripada kepala, lepas tu diikuti muka dan janggut. Itu ada di dalam pendapat ulama fiqh. Dia kata tak. Dia
nak ceritakan mula semua belah kanan. Kanan maksudnya Kalau belah sini sebab sebelah pihak kanan. Kanan mayat. Jadi salah tak kalau kau ambil kepala dulu, kaki dulu? Tak salah. Ini kita duk bincang ni fiqh Bukhari. Bukan semestinya kita nak ikut fiqh Bukhari. Cuma fiqh Bukhari ni macam tu. sebelah kepala basuh belah kanan lah. Belah kanan tu sebelah. Bukannya semua lah. Bukan semua. Macam ni kan dia kata budak atas tadi kan. Oh, tengok wuduk lain daripada hidung dengan mulut tu. Tangan, kaki, kepala. Basuh telur baru mandi. Baru mandi. Basuh kata wuduk tu, Baru mandi. baru mandi. Jumhur ulama bila kata berpendapat bahawa tidak sunat kita mengambil wuduk. Cuma anggota-anggota wuduk itu sunat kita ambil dahulu sebab berdasarkan kepada hadis. Tapi Imam Hanafi faham wuduk kepada mayat sunat. Imam Hanafi faham berdasarkan kepada hadis-hadis yang Rasulullah suruh tu, wuduk kepada mayat tu memang sunat. Orang tua kita bila mayat jenazah ambil wuduk kan. Sebenarnya jumhur ulama tak suruh tu, termasuk dalam pendapat Imam Syafi'i sendiri. Satu, yang keduanya bila terangkat yang besar automatik yang kecil, sehingga dalam fiqh Syafi'i kalau orang yang hadap besar dia mati, padan dia mandi jenazah je. Mandi mayat maknanya hadap besar tu terangkat. Maknanya bila angkat hadap besar tak perlu dah dia berwuduk. Tapi Imam Hanafi dia kata sunat juga wuduk kepada mayat ini. Jadi kita nampaknya tak jumpa ulama tu kuatnya sebab yang nak kena wuduk ni kita kan. Kita nak kena wuduk sebab kita nak mayat jenazah. Yang jenazah tadi sebelum mandi wudukkan siap-siap wudukkan dulu. Kalau Hanafi dia pegang je. Wudukkan tu. Tapi kalau yang kita duk buat selalu kita mandi dulu, lepas tu diwudukkan jenazah. Orang-orang yang bukan yang ajnabiah ni tak boleh sentuh ke batas. Kalau orang hidup macam mana? Maknanya orang yang hidup pegang jenazah yang ajnabi. Kita ada tak? Dia ada wuduk tapi dia pegang. Kita ada untuk pegang jenazah perempuan yang Ada. ajnabi. Ayat. Kamu orang. Banyaklah. Kita tak ada. Adakah dia khusus sebagai orang hidup dia batal ataupun sekali orang yang mati? Dia tak taklif pada hukum lah kan. Kita. Macam kita pegang kemaluan orang yang terpotong lah dalam Batak Ahmad dari sebut kan. Itu batal lah. Ha? Batal lah. Dia sampai mati pun dia ke ni juga. Nabi dia tak tukar. Kalau sehingga itu benda fiqh ni benda forok sangat sebenarnya. Asal tak ada pun. Macam disebut dalam Batak Ahmad tu kalau kita kata zakat dia tumbuk sampai hancur, orang kenal lagi zakat. Tak mati juga. Orang dah tumbuk dah hancur tu tapi kenal. Dia nak sampai tak kenal. Dia bincang sampai tahap itu kan. Dia jadi pening benda-benda yang rumit macam ni tak payah ambil kan. Sebab tu kalau kita ngajar orang kampung jangan kita persulitkan. Jadi orang susah nak lama. Cuma sekadar untuk faham, untuk tahu fiqh dalam mazhab ni macam ni, dia faham macam ni. Kita tahu, ambil tahu sikit-sikit. Macam tu doa tadi Ustaz Muhammad sebut kena basuh tak basuh dalam masing pun kita ambil tahu juga. Tapi nak cerita dengan orang kena macam tu ke tak payah. Kita ambil cerita mudah-mudah kan. Supaya mudah ramai-ramai. Okay. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Khalid an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأ بميامينها ومواضع الوضوء منها. Jadi kita baca tu kan. Ini faham. Babu mawadhi'il wudu'i minal mayyit. Hak ni yang kita sebutkan tadi, bahawa mawadhi'ul wuduk ni benda-benda yang kena kepada air wuduk, seperti komo, seperti istisyak, itu disunatkan berdasarkan kepada pendapat jumhur ulama. Yang keduanya mawadhi'ul wuduk juga bermaksud maknanya kita basuh anggota-anggota kena air wuduk dulu, tangan, muka
ke sebelah kanan atau tangan kepada kaki, lepas tu baru basuh semua. Sebab mawar binti wuduk maknanya yang terkena, anggota-anggota yang terkena kepada air wuduk. Jadi ketika kita mandi mayat pun macam tu. Sebab tu dibincang dalam fiqh Syafi'i pun ambil belah kanan dulu. Walaupun sah macam kita sebut tadi, juru kepala dulu, muka dulu, kaki dulu, dia sah sebab dia berdasarkan kepada hukum asal. Mandi jenazah ni dia macam mandi junub, menghilangkan najis, meratakan air seluruh badan, dia juruh tak mana pun sah. Cuma perbahasan-perbahasan yang disebutkan tadi maknanya nak dapat pahala sunat sebagaimana yang Nabi ajar. Nabi ajar sahabat kalau mandi jenazah macam ni. Asal hukum, asal meratakan air, sudah padanan tu. Sebab itu ada sebahagian pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, orang yang mati kerana tenggelam tak wajib mandi lah. Sebab dia dah basah. Sebab dia dah basah. Itu bagi pendapat ulama yang kata niat itu tidak wajib. Mazhab Syafi'i niat wajib, niat mandi ni. Pendapat yang besarnya, niat kita mandi ke jenazah tu wajib. Sejak aku mandi atas jenazah kena Allah Ta'ala. Pendapat yang kedua sebagaimana disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar, tak wajib. Maknanya bila dia basah tu cukup lah. Jadi kalau orang ini mati tenggelam 2-3 hari baru jumpa kan, kita pegang pendapat yang kedua ni. Tak payah nak mandi-mandi. Macam yang tenggelam di kat Kuala itu orang berkerah tengok mak air mandi. Mak air siap mandi kan. Berkerah, dah hitam dah. Oi, kalau sentuh sikit dia dah keluar air. Dia kulit dia dah hancur. Kalau macam ni kita pegang pendapat yang kedua tu senang. Dia dah mandi tu kapan? Dia ada cerita orang. Dia cerita tak mandi tu jadi masalah lah pula. Jeruh lebih kurang dia dah mandi dah tu. Dia mati dalam keadaan tenggelam. Dia mudaratkan lagi kan. Ini dia nak mandi juga. Tu kadang sentuh-sentuh tuang koyak. Dah 3 hari baru jumpa. Dia nak pergi mandi, dia pun buang tu naik rasa. Pergi mandi terpanas mana, buka baju. Kawan dia duduk relax, duduk sembang ketawa. Dia angkat tangan. Kali kedua angkat. Kalau 3 tu tak naik-naik. Orang kata dia buat lawak, dia kira seberang sana. Tunggu 2-3 jam tak naik. Baru tu tak bomba boleh mati pun. Dalam tu dia tak tahu. Ada dalam lagi tempat tu. Udah Sungai Perak ni dia tepi tu dia kering. Dalam tu macam-macam tak tahu ada bomba atau dalam tu. Dia hilang di situ. 3 hari lepas tu belum jumpa. Ini yang di Sarawak tu. Hari ni buat seorang Itu kan? Bot tu. bot tu. Pari tu. darah tu kan. Kalau pawang tu. Bawang ni hadlah yang hadlah kali tu kemarin ni buat. Hari seminggu. Dalam air ke? Hari bot tu balik. Kita nampak yang tu dalam fiqah ni itu mudah. Boleh kita beramal dengan pendapat-pendapat yang beringat. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وقع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن خالد بن الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي ya nak Nabi kan bila telah selesailah pemandian uban Nabi qala lana wa nahnu naghsiluha kami memandikan akannya ibda'u dia kata bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha ibda'u bima yaminiha mulakan oleh kamu dengan bahagian sepihak belah kanannya anak Nabi perempuan tadi dan juga tempat-tempat yang kena wudu. Itulah tempat yang kena wuduk yang difahamkan oleh ulama tadi. Maknanya mula-mula kumur, lepas tu masukkan hidung. Lepas tu baru kita menjeruskan air mula sebelah kanan. Bagi Imam Hanafi dia kata tak boleh. Sebab apa? Bila kita masukkan hidung dia nak keluar balik tak boleh. Dia menyeksakan mayat. Belah hidung pun tak boleh. Tapi dalam mazhab kita taklah masuk. Yang kita belajar oleh dalam fiqh Syafi'i ini bukan masuk air dalam macam tu. Kita gosok dengan sudi ataupun kain. Itu cukuplah, menepatilah maksud hadis ni. Bersihkan mulut dia dan hidung dia. Lalu dibasuhlah keseluruhan anggota mayat. Wallahu a'lam.